Mereka ada dua perkahwinan iaitu jiwa dan jasad. Saya perlu bersama dengan lelaki tu untuk menyelamatkan saya di akhirat nanti. Wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka dapat berhubung melalui rasukan. Mereka dah jumpa anak walaupun anak mereka belum dilahirkan, tapi mereka kata anak mereka dah jumpa di syurga. Dalam hidup ni macam-macam kita akan jumpa orang termasuk yang cuba untuk mendakwa, mengindoktrinasi dengan fahaman yang memang bercanggah dengan Islam Dan kalau ikutkan kadang-kadang ia nampak macam seronok sebab ia macam mengenyangkan nafsu dan akal, tapi bercanggah dengan akidah dan cara hidup kita sendiri sebagai seorang Islam. Pengalaman Abu, bagaimana sifat manusia ataupun apa yang diajar sehingga Abu rasa macam ini dah salah ni? Sebenarnya saya mula berkenalan dengan dia adalah dari kecil. Tapi once sampai satu masa tu saya rasa ada something dekat dia yang bercanggah dengan apa yang kita belajar didikan agama yang kita dapat daripada dulu kan. Jadi bila kita perhatikan, kita tengok apa yang dia buat selama ni, kita terdetik untuk kita baru kita macam oh yang ni tentang mungkin berkaitan dengan ajaran sesat yang dibawa dan dia dekatkan dengan kita kawan-kawan yang rapat, sahabat-sahabat yang dikenal dan dirahsiakanlah secara umumnya. Jadi sebenarnya fahaman ni adalah fahaman yang berpaksikan kepada nafsu syahwat seorang manusia yang hidup atas muka bumi ini semata-mata. Okey. Jadi apa yang paling mengejutkan yang dia ceritakan ataupun kongsikan? Paling mengejutkan adalah bila mana dia kata sebenarnya memang kita tahu jodoh ni dah ditentukan, tapi bila fahaman ni memberitahu bahawa jodoh ni sebenarnya dah diperkenalkan. Bila mana kita kenal dengan fahaman ni, maka kita tahu dah siapa jodoh kita, kita dah boleh agak dah siapa jodoh kita, dah boleh lihat wajah siapakah jodoh kita yang kita dah tetapkan tu. Jadi dari situ saya rasa perkara ni agak bercanggah dengan fahaman ataupun pegangan kita sebagai seorang Islam lah. Jadi seterusnya selain daripada jodoh adalah tentang apabila mereka tahu siapa jodoh mereka, mereka dibenarkan untuk melakukan hubungan, segala hubungan yang boleh dibenarkan melainkan hubungan kelamin untuk atas dasar perkahwinan yang mereka gelarkan sebagai perkahwinan jiwa. Jiwa dan jiwa digabungkan, dikahwinkan, maka dibenarkan melakukan sebarang nikah lah. Ya, betul. Jadi jiwa tu macam mana mereka berkenalan ke, atau cara untuk berkahwin tu macam mana? Cara untuk berkahwin secara jiwa hanya melalui perkenalan dan persefahaman tentang fahaman yang sama. Dan mereka individu-individu yang pasangan ini mengetahui bahawa mereka sedang berada dalam fahaman yang sama. Maksudnya mereka berkahwin tapi tak ada hubungan seksual. Hubungan seksual hanya dijalankan apabila selesai sahaja perkahwinan jiwa tersebut, dan kalau untuk hubungan kelamin mereka hanya dibenarkan jika perkahwinan jasad dilakukan. Jadi untuk fahaman mereka ada dua perkahwinan iaitu jiwa dan jasad. Okey, jadi dalam institusi perkahwinan mereka tu tak perlu ada wali, saksi semualah tak perlu. Hanya saling memahami dan betul, persetujuan antara dua pasangan tersebut. Mengikut cerita dia, ada tak yang dah terjadi perkahwinan tu? Ada, dan buktinya mereka selepas perkahwinan tu mereka lebih bertambah kepada seleweng lah, yang mana mereka dah jumpa anak walaupun anak mereka belum dilahirkan, tapi mereka kata anak mereka dah jumpa di syurga, sedangkan anak tersebut belum dilahirkan lagi. Maksud mereka mula-mula memang tak boleh buat hubungan kelamin yang betul. Tapi tahap mana yang dia sampai dah boleh lakukan hubungan seksual tu dan dapat anak semua tu? Bila mana tahap mereka dah bersama dan hidup bersama. Jadi selepas daripada tu mereka kata ada anak di syurga dan mereka dah boleh berhubung dan berkomunikasi dengan anak tersebut. Okey, sebab pasti dalam apa jua agama akan ada ketua dia kan? Macam murabi ke ataupun mubalik ke yang memberitahu, yang mengajarnya, ataupun ni macam mana siapa ketua yang menggerakkan fahaman ni?
Yang tu saya tak pasti, cumanya mereka ada satu usrah dan satu kumpulan yang ditetapkan seorang ketua, iaitu seorang lelaki. Yang lelaki tersebut pada saya mungkin adalah ketua kepada mereka dalam kumpulan yang kecil. Ikut sumber, adakah jumlahnya bertambah? Jumlahnya pada saya bertambah sebab dia melibatkan rakan kenalan yang rapat dan lebih kepada perempuan. Oh, lebih kepada perempuan. Jadi adakah perempuan ni boleh macam berpoligami, maksudnya suaminya satu, ada boleh kahwin jiwa tu banyak kali dengan macam mana tu pula? Betul. Pertamanya lelaki tu ataupun yang kita kata ketua kepada kumpulan tersebut akan berkahwin dengan seorang wanita yang dalam kumpulan tersebut. And then baru selepas melakukan hubungan, and then baru dia akan berkahwin pula dengan pasangan ahli-ahli yang lain dalam kumpulan tersebut. Dan mendapatkan anak sehingga mereka katakan anak di syurga tu dapat berhubung dengan mereka. Itu dia. Jadi adakah mereka pada masa sama masih praktiskan amalan Islam yang lain, maksudnya solat, puasa dan sebagainya? Okey, kalau dari segi fiqahnya, amalan tersebut masih dijalankan. Berpuasa, rukun Islam ada 5 dan 5-5-nya dijalankan seperti biasa. Namun ada percanggahan sedikit berkaitan dengan seksaan apabila mereka melakukan hubungan tersebut, apabila mereka lambat ataupun tidak melakukan ibadah tersebut. Sebagai contoh, saya ambil apabila mereka solat lambat, mereka perlu merotan diri sendiri dengan rotan-rotan yang telah ditetapkan oleh fahaman mereka untuk meringankan hukuman mereka di akhirat nanti dengan melakukannya di dunia. Maksudnya itu nisbahlah kepada mungkin amalan lain lah. Kalau mengumpat ke apa rotan dia. Yang tu mereka ada hukuman-hukuman tersendiri. Okay. Apa lagi yang dibongkarkan, yang diceritakan sehingga anda rasa terkejut dan rasa ini memang betul-betul salah? Yang salahnya adalah apabila mereka dapat berhubung dengan roh-roh yang sudah meninggal dunia. Wali-wali yang sudah meninggal dunia, mereka dapat berhubung melalui rasukan kepada badan-badan yang katanya adalah suci dalam fahaman mereka. Sebagai contoh, mereka memanggil roh syekh yang pada kita dalam agama kita adalah wali Allah. Mereka memanggil ke dalam badan dan berhubung melalui badan yang suci tersebut dan berkomunikasilah bersama mereka. Apa syarat untuk masuk dalam gerakan ni? Syaratnya mudah, hanya perlu fahami ajaran mereka, fahami fahaman mereka dan ikut bersama mereka ke mana mereka menjalankan mungkin upacara ataupun menjalankan amalan mereka untuk mereka bersama-sama. Ya, biasanya tempat yang terbuka ke, maksud saya di rumah tertentu ke ataupun kena masuk gua ke, macam mana tempat untuk mereka berhimpun ni? Yang saya tahu setakat ini mereka secara tertutup di rumah-rumah yang tertentu, di rumah ahli-ahli mereka sendirilah mereka akan menjalankan perkara-perkara ibadat tersebut. Bermaksud ada kemungkinan juga orang yang dah berkahwin pun masih lagi berkahwin jiwa dengan orang lain ya? Berkemungkinan mereka berkahwin jiwa sebab berkahwin jiwa ni pada saya bagi mereka tiada maksimum ataupun limit untuk mereka berkahwin jiwa, asalkan selagi mereka berfahaman yang sama dan mereka dibenarkan untuk kahwin jiwa. Jujurnya kan, sebab ia nampak indah kan, masa tu pun Abu masih lagi muda dan muda ni ada terkait dengan desakan syahwat dan sebagainya. Mungkin terpengaruh sebab ialah peringkat awal tak payah buat hubungan seksual, hanya jiwa saja untuk menambahkan pahala kononnya kan. Jujurnya Abu dah terjebak untuk berkahwin dengan seorang yang Abu impikan dalam kelompok tu. Betul, sebenarnya saya dah tergoda dengan seorang wanita yang daripada pegangan tersebut. Jadi muncullah saya dan desakan daripada ibu bapa saya sendirilah yang menyebabkan saya sedar dan terbatal perkahwinan jiwa saya. Okey, jadi bila Abu dah sudi nak bernikah tu kan, perkahwinan jiwa tu, apa syaratnya? Kalau kita dalam yang betul-betulnya ada mas kahwinnya kan, kemudian ada majlisnya, sekurang-kurangnya ada suami, isteri, saksi, wali akadnya. Jadi apa syarat yang Abu tahulah untuk perkahwinan jiwa ni? Duduk dalam gelap ke, menantikan seruan-seruan ke, apa yang diperlukan? Untuk perkahwinan jiwa ni hanya perlukan persetujuan daripada pihak perempuan dan pihak lelaki tersendiri, dan kemudian mereka boleh menjalin hubunganlah seperti biasa. Tanpa perlu ada majlis apa-apa ya? Tanpa. Maksudnya setuju, jalan.
Itu dikira memang dah jadi milik orang tu lah ya. Oh, okey. Jadi kalau kita langgar sebab dia jadi ahli kan, langgar hukuman, jadi kemarahan pihak sana macam mana? Kalau kita melanggar perkahwinan jiwa Keluar daripada kumpulan tu? kalau kita keluar daripada fahaman tersebut, daripada kumpulan tersebut, berkemungkinan mereka akan mencari ataupun mungkin mendesak kita mengugut untuk kembali semula kepada fahaman tersebut, kerana mereka tak nak fahaman tersebut dipecahkan, diketahui oleh umum, dan mereka menjalani secara rahsia saja. Apabila kita menyentuh berkaitan ajaran sesat, ya, sebagaimana yang diberikan definisinya oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, suatu agensi yang berautoriti berkaitan halual Islam di negara ini, ajaran sesat bermaksud ajaran ataupun amalan yang dilakukan oleh orang Islam ataupun bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran ataupun amalan tersebut adalah ajaran Islam, sedangkan ianya bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah dan bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah wal Jamaah, sama ada dari segi akhlak, sama ada dari segi akidah dan juga dari segi syariah. Kalau kita lihat, sekiranya ajaran sesat ini tidak dibenteras daripada awal, ia sudah pasti akan pertama merosakkan dari segi agama Islam itu sendiri, dari segi akidah. Contoh yang mudah misalnya, seorang lelaki mendakwa sebagai Tuhan, sebagai Allah. Misalnya Arifin bin Muhammad ataupun ajaran Ayah Pin. Dia mendakwa bahawa dia adalah Tuhan sejak 5,000 tahun yang lalu. Dia juga mendakwa dia memegang kunci syurga. Ya, ramai pengikutnya, lebih kurang 1,000 orang. 2 orang daripada kalangan pengikutnya adalah seorang yang berilmu agama lepasan daripada Universiti Al-Azhar, tapi kerana ta'assubnya, fanatiknya, ekstrimnya kepada kagum kepada guru Ayah Pin tersebut menyebabkan mereka terpengaruh dan akhirnya membawa kepada kesesatan. Yang keduanya, ajaran sesat ini sekiranya tidak dibenteras daripada awal, ia akan memberikan suatu ancaman dari segi keselamatan dan ketenteraman awam. Saya nak bagi contohlah, misalnya pada tahun 1976, ya, serangan kepada beberapa kuil di Kerling, Hulu, Selangor. Ajaran yang diberi nama ajaran Haji Kamarudin. Ya, mereka mendakwa bahawa dalam program-program dalaman mereka kepada ahli-ahli yang mereka rekrut tersebut, dia mendakwa bahawa di kalangan mereka yang bukan Islam di negara ini kafir. Ya, halal darah mereka. Ya, perniagaan mereka boleh dirompak, misalnya dicuri. Ya, rumah ibadat mereka boleh diceroboh. Islam tidak pernah pun mengajar perkara seumpama ini. Kenapa masih lagi berlaku sedangkan dakwah semakin berkembang di kalangan masyarakat? Saya yakin inilah sebahagian daripada apa yang disebut sebagai cabaran kepada kita umat Islam. Di sana ada mereka yang menegakkan kebenaran di atas akidah yang sebenarnya. Dalam masa yang sama, ada di kalangan mereka yang mengambil peluang, kesempatan, terutamanya dalam era digital pada hari ini, dunia tanpa sempadan. Untuk mereka merekrut, untuk mereka menyampaikan, untuk mereka menyebarkan ajaran-ajaran dan pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Apabila merasakan dia melakukan banyak maksiat, banyak kemungkaran ataupun dia banyak melakukan kejahatan, semua orang dia nak kembali kepada kebaikan, nak bertaubat. Kadang-kadang dia tersilap memilih ataupun masuk kumpulan-kumpulan yang memberikan jawapan bertentangan dengan Islam. Dia kata senang je, ada shortcut, ada jalan pintas untuk ke syurga. Apa dia? Di antaranya, kamu masuk kumpulan kami, kamu berjuang bersama dengan kami, sekiranya mati, mati syahid. Baik, Cik Abdul dan Puan Mimi pernah diuji dengan isu perkahwinan jiwa ni, bila mana anda suami isteri yang sah tapi masih ada pihak yang cuba datang untuk doktrinasi, ya, untuk menghasut. Ketika itu siapa yang diuji?
Isteri saya masa tu. Isteri Cik Abdul. Yang datang tu lelaki ke perempuan? Lelaki. Lelaki. Dia mendekati anda. Oh, perempuan yang mendekati. Okey. Dan dia kenalkan saya dengan seorang lelaki ni. Dia kata saya perlu bersama dengan lelaki tu untuk menyelamatkan saya di akhirat nanti. Katanya lelaki itu ialah jodoh dia yang sebenar. Walaupun dia tahu dah berkahwin semua. Ya. Masa tu terkejut lah. Saya terkejut dan saya rasa janggal dengan benda tu. Jadi saya pun ingatkan benda tu boleh mengubah saya ke arah yang lebih baik. Jadi saya pun cuba untuk mendalami dah. Lelaki tu maksudnya anda kenal jugalah yang nak dijodohkan tu? Tak, kawan kepada kawan dia. Okey. Jadi saya cuba kenal dia lah. Maksudnya dia datang random ke ataupun dia memang dah kenal anda semua? Kita dia buat kajian ke apa? Random. Random. Okey, jadi menyedari benda tu ada tak rasa macam takut, rasa tak selamat ke sebab orang datang, sebab ini melibatkan orang nak runtuhkan perkahwinan anda kan? Macam mana masa tu? Terus beritahu suami ke? Rahsiakan dulu ke macam mana? Saya rahsiakan dulu, saya fikir dulu. Marah tu ada sebab rasa macam kenapa nak memperjodohkan saya kan? Saya pun ada pilihan saya sendiri. Okay, yang ditawarkan tu macam mana? Nak jodohkan dengan seorang lelaki, lelaki yang katanya lebih baiklah, dengan syarat akan berpisah, perlu berpisah dengan suami. Ya. Dan saya perlu, dia ada sesi ta'aruf tapi guna jiwa. Kena datang ke online ke? Tak. Jiwa ni dia macam dekat alam roh. Sikit tak sedar benda tu. Kita kena mimpikan ke? Ada dia akan guide ke? Mimpi. Siapa yang akan hantar mimpi tu? Macam mana? Yang orang yang dipanggil suci tu, dia boleh sedar jiwa dia tu. So dia akan cerita apa yang terjadi dekat kita lah yang tak tahu ni. Maksudnya dia akan masuk ke alam lain, dia beritahu kita apa yang jadi. Betul. Dia cerita satu persatu. Dekat awal anda rasa macam 50-50 percaya ke atau macam nak tahu lebih lanjut ke macam mana? Saya nak tahu lebih lanjut lah. Sebab saya ingat ke benda tu ilmu kan luas. So saya ingat benda tu saya tak mempelajari lagi. So saya dengar je lah, saya percaya je lah. Okey, bila masa anda pecahkan rasa ni kepada suami? Bila saya rasa ianya terlalu keterlaluan. Contoh? Contohnya saya kena, masa tu lelaki tu sudah berkahwin. So saya kena jadi isteri kedua atau ketiga lelaki tu lah. So saya rasa benda tu keterlaluan, so saya bagi tahu suami saya. Jadi takut tak nak beritahu suami yang pernah terlibat dengan program-program itulah? Takut, tapi saya pilih saya jujur lah dengan suami saya. Okay, reaksi Cik Abdul ketika isteri bagi tahu? Saya memang terkejut dan marah lah masa tu. Sebab dah setahun sebenarnya dia mengikut kawan dia tu dalam sesi ta'aruf apa semua tu banyak kali, tapi saya tak tahu sebab dia kata dia ada kerja. Jadi bila saya tahu, saya rasa macam ditipu lah, dan memang saya berang lah masa tu. Ada serangka ataupun untuk keselamatan tak buat apa-apa? Saya pilih untuk tak buat apa-apa sebab biarlah kawan dia, takut jadi apa-apalah kepada kumpulan, bukanlah kepada kumpulan tu tapi kepada dia sendiri sebab kawan. Masih lagi diganggu ke? Tak. Sudah tak ada diganggu. Tak tahu yang dia ni dah rekrut orang lain juga? Tak, sebab saya dah memang tak ambil langsung tahu. Dah tak ambil tahu langsung dah. Peribadi mereka nampak macam Islami betul lah? Memang Islami betul. Memang ikutlah pakaian sunnah, pakai purda, nikah. Cuma banyak lebih berkahwin lah? Ya. Saya terkejut juga sebab dia sebelum ni macam biasa je pakai tudung biasa, tapi bila dia ikut ajaran tu, kita nampaklah, kita tak tahu dia berubah tu sebab dia ikut ajaran yang baru ni. Tapi memang dia nampak dia pakai purda, lepas tu macam ajak solat awal waktu semua, macam baguslah. Memang itu sepatutnya yang kita buat kan. Kalau kita lihat ya, mereka yang terlibat dengan ajaran sesat ini, guru mereka menyampaikan doktrin-doktrin yang bertentangan dengan syariah. Antaranya mereka menyatakan ya, bila berkahwin ya, tidak perlu kepada wali, tidak perlu kepada saksi, tidak perlu, hanya cukup lelaki dan perempuan sahaja. Kahwin hendaklah ada tempoh tertentu, kontrak misalnya.
habis kontrak tersebut berakhir. Sebagaimana disebutkan tadi bahawa antara tujuan ajaran sesat mereka terlibat, terutama pengasas, pemimpin dan sebagainya, dari segi kepuasan seks. Ya. Antaranya mereka berjaya indoktrinasikan pengikut mereka sehingga mereka ta'assub, sehingga mereka fanatik, sehingga akhirnya ya, mereka sanggup serahkan anak perempuan mereka ataupun isteri mereka kepada guru mereka dengan alasan sekiranya mereka itu nanti bersama yang dinamakan nanti bila dapat anak batin, nikah secara batin, tak perlu pergi pejabat agama, tak perlu pergi kenanda wali, saksi dan sebagainya. Yang keduanya kepentingan dari segi sudut harta. Mereka nak mengumpul harta dan kekayaan. Apabila mereka berjaya menjadikan pengikut-pengikut mereka seorang yang akhirnya sanggup menginfakkan harta mereka, dan dalam majlis-majlis tertentu, dalam program-program dalaman dan sebagainya diberikan kelebihan infak fi sabilillah dan seumpamanya, memberikan sumbangan harta di jalan Allah, dan akhirnya duit tersebut akhirnya akan masuk kepada kocik, kepada poket pengasas ajaran tersebut. Di Malaysia ni kita mempunyai pihak berkuasa agama. Ya. Pertama, bagi tujuan untuk memfatwakan sesuatu ajaran itu sebagai sesat ataupun menyeleweng, ini pihak Jabatan Mufti ataupun pejabat mufti di seluruh Malaysia. Jadi bila ada sesuatu ajaran yang baharu, yang mengelirukan, ya, yang meragukan, maka dibuat suatu kajian, dibuat satu penyelidikan dan kemudiannya dibentangkan kepada jawatan kuasa fatwa untuk diberikan hukum. Sama ada ajaran yang tersebut, yang baru tersebut bertepatan dengan ajaran Islam ataupun bersalahan, bertentangan dengan ajaran Islam. Yang keduanya, pihak Jabatan Mufti apabila sesuatu ajaran telah disabitkan kesesatannya, maka hendaklah diwartakan, digazetkan supaya dia menjadi suatu undang-undang. Boleh dikenakan tindakan kepada mereka yang melanggar ajaran ataupun amalan yang sesat berkenaan.